Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubaraka wa farada alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم نصلي ونسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. صدق الله العلي العظيم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan apabila diturunkan sesuatu ayat, lalu ada di kalangan mereka yang berkata, siapakah di antara kamu ataupun siapakah di kalangan kamu yang bertambah imannya dengan ini, yakni dengan Al-Quran? Maka sesungguhnya ada orang-orang yang beriman, bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira. Dan ada pun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka bertambah kekotoran di atas kekotoran mereka, yakni kekufuran di atas kekufuran yang sedia ada pada diri mereka, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membicarakan satu tajuk, iaitu Ramadan menyembuhkan penyakit hati. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, di dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi daripada surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan orang yang beriman apabila mereka menerima ataupun mendengar. Bila ayat ini menyebut apabila diturunkan ayat Allah, diturunkan satu surah daripada Al-Quran. Orang-orang beriman apabila mendengar ayat-ayat Allah SWT, mereka akan bertambah iman. Bertambah iman mereka dan mereka akan bergembira dengan Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka Al-Quran yang turun itu bukan menambahkan keyakinan mereka, tetapi Al-Quran itu menjadikan mereka semakin kekotoran yang ada dalam mereka itu semakin bertambah. Dan mereka mati, kalau mereka mati dan mati mereka itulah kekafiran. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita, ada di kalangan manusia ini yang Allah sifatkan kepada mereka ini adalah golongan yang fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi inilah yang kita akan bahaskan pada hari ini, bagaimana Ramadan ini dapat menyembuhkan penyakit dalam ada hati. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, bahawasanya ada di kalangan manusia ini hati mereka itu berpenyakit, sehingga kan menyebabkan mereka tidak boleh menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menerima
ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW yang Allah SWT turunkan di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menceritakan kebesaran-kebesaran Allah ini tidak menebusi hati mereka. Di antara sebab dan puncanya, Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi adalah maradun, iaitulah penyakit fi qulubihim yang ada di dalam hati mereka. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penyakit hati sebagaimana yang disebut, yang diketengahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dan kitabnya Bidayatul Hidayah mengetengahkan satu hadis Nabi SAW yang menyebut 3 penyakit hati. Yang mana 3 penyakit ini akan merosakkan diri seorang hamba dan merosakkan amal kebaikan mereka. Sabda Nabi SAW, "Thalathun muhlikat, syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." 3 perkara ataupun 3 penyakit yang akan membinasakan. Yang pertama, kata Nabi SAW, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, syuhun muta'. Syuhun muta' ini adalah penyakit hasad. Asal daripada kalimah ini ialah syuhun dengan makna bakhil. Muta' bakhil yang dipatuhi. Yang bakhil ini syuhun ataupun syahih ialah bakhil yang bersangatan. Sehingga kan dia bukan sahaja tidak mahu apa nikmat yang ada daripada dia pergi kepada orang lain, bahkan dia juga tidak suka jika sekiranya seorang lain menerima nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat hasad. Yang mana sifat hasad ini adalah merupakan penyakit hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, innal hasada ya'kuluna al-hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seperti mana api memakan kayu yang kering. Jadi ini adalah penyakit yang pertama, penyakit hati yang pertama. Yang kedua, hawa muttaba', keinginan yang dituruti. Apa yang dimaksudkan dengan keinginan yang dituruti ini? Maksudnya ialah ar-riya, iaitu seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan tetapi dalam hati dia itu ada perasaan, keinginan, hawa, keinginan untuk menunjuk-nunjuk kebaikannya itu kepada orang lain. Maka ini penyakit yang berasal daripada hati manusia. Penyakit ini jika ada dalam diri kita, perasaan riya ini jika ada dalam kita, maka hancur, maka terhapuslah segala kebaikan-kebaikan daripada amalan-amalan kita. Dan yang ketiga ialah a'jabul mar'u bi nafsihi. Seseorang itu dia kagum dengan dirinya sendiri. Ini adalah sifat ujub, sifat bangga diri. Yang mana sifat ini akan melahirkan sifat yang lebih dahsyat daripada itu, ialah sifat sombong. Kita lihat bagaimana iblis. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sifat kesombongannya. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Adalah iblis itu dia enggan, dia degil dan dia juga sombong. Maka dia jadi di kalangan makhluk Allah yang kafir. Jadi sifat sombong ini datang daripada sifat ujub. Kita lihat bagaimana sejarah, bagaimana permulaan iblis ini dia enggan untuk menurut perintah Allah. Apabila Allah SWT memerintahkan supaya sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, pada ketika itu dia katakan kepada Allah SWT, sesungguhnya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api sedangkan dia dijadikan daripada tanah. Artinya iblis dia rasa ujub dengan diri dia, rasa bangga dengan asal kejadian dia. Kononnya dia dijadikan daripada api, maka dia lebih mulia daripada tanah. Jadi pada sifat ujub inilah melahirkan sifat sombong. Jadi tuan-tuan dia kasih sekalian, bagaimana Ramadan ini dapat membersihkan kita daripada penyakit-penyakit hati ini. Bagaimana saya sebut sebentar tadi, penyakit-penyakit hati ini akan menghalang kita daripada kita rasa seronok gembira dengan hukum-hukum peraturan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ditegaskan
sifat-sifat orang beriman tadi. Jadi antara yang mengotorkan hati kita, yang menyebabkan kita ini dihinggapi dengan penyakit-penyakit penyakit hati yang disebutkan sebentar tadi adalah kerana perbuatan dosa kita. Perbuatan dosa kita yang banyak, maka dosa-dosa itulah yang menutup hati kita. Ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan saudah fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah huwa ar-ran. Kata Nabi SAW, huwa ar-ran kama dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mafhum daripada hadis ini. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa ataupun satu kesilapan dalam hidup, satu maksiat, maka akan dititikkan di hatinya secara maknawi, dititikkan pada hatinya nuktatun sauda, satu titik hitam. Kata Nabi SAW, sekiranya dia mengundur diri, fa in naza', sekiranya dia mengundur diri, makna dia insaf, dia menyedari dosa dia, lalu dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, saqala qalbuh, maka hati dia tadi yang dititik dengan titik hitam tadi akan dipadam oleh Allah SWT. Maka akan bersih hati dia dengan sebab istighfar dan juga sebab taubat dia. Sekiranya dia tidak bertaubat, tidak beristighfar, tetapi dia mengulang, in 'ad, sekiranya dia mengulang, dia ulang dosa yang dia lakukan, walaupun dosa itu dosa kecil, tapi apabila dia melakukan berulang-ulang kali, dia tidak pernah beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT, kata Nabi SAW, zida fiha, akan ditambah titik hitam, hatta ta'lu qalb, sehinggalah hati dia terpadam ataupun tertutup dengan titik hitam tadi. Inilah yang disebut oleh Allah SWT ar-ran, itulah karat yang menutupi hati. Sebagaimana firman Allah SWT, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya mereka yang menolak Al-Quran, tidak mahu menerima dakwah ajaran Islam ini, ada sebenarnya adalah bukan kerana kecacatan kepada Al-Quran itu, tetapi bahkan ran ala qulubihim, karat yang telah menutupi hati mereka, maka yaksibun, hasil daripada usaha ataupun perbuatan mereka sendiri, iaitulah hasil daripada dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan berulang-ulang, syirik yang mereka lakukan, penyembahan berhala, kesombongan yang ada pada diri mereka. Inilah yang menyebabkan hati mereka tertutup sehingga kan cahaya Al-Quran tidak dapat menembusi hati mereka. Sedangkan Allah sebut, wa idza tudiyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman bila mana dibacakan Al-Quran akan bertambah iman mereka. Seperti mana disebutlah ayat tadi, juga menyebutkan zadatuhum iman wa hum yastabshirun. Patutnya mereka bertambah iman dan mereka bergembira dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tetapi berlaku sebaliknya, bila mana tertutup hati kita dengan dosa-dosa yang dilakukan tadi, disebut oleh Nabi SAW tadi, maka ia telah menjadi karat, dia telah menjadi keras, menyebabkan Al-Quran tidak dapat masuk dalam hati. Jadi tuan-tuan dan sekalian, Ramadan ini adalah satu bulan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Mutahhir, bulan penyucian. Al-Mutahhiru minadz-dzunubi wal ma'asi, yang membersihkan, yang menyucikan dosa, kekotoran dosa dan juga maksiat. Kita lihat bagaimana amalan-amalan yang disyariatkan dalam bulan Ramadan ini. Puasa kita, tarawih ataupun qiyamul lail kita, menghidupkan Lailatul Qadar. Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW? Disebut dalam hadis sahih. Sabda Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tiga ini kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa di siang Ramadan, siapa yang malamnya dia menunaikan solat sunat, dan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, dengan keyakinan, dengan iman,
yakin bahawasanya ini kewajipan perintah Allah SWT, dan dia mengharapkan pahala dan redha Allah semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Ini menunjukkan bahawasanya Ramadan ini adalah satu penyembuh, satu penawar yang Allah SWT berikan kepada kita, dengan syarat kita menghayati Ramadan kita. Bagaimana kita berpuasa siang hari? Apakah kita puasa kita sekadar menahan lapar dan dahaga? Kita tidak menjaga lidah kita, tidak menjaga mata kita, tidak menjaga hati kita. Maka sekiranya kita masih dibelenggu dengan ucapan perkataan-perkataan yang tidak baik, maki hamun, bercakap bohong, mengumpat, menghina, mencaci di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bagaimana hati kita ini akan dibersihkan oleh Allah daripada noda dosa yang kita lakukan selama ini. Maka kesimpulannya ialah kita mestilah menghayati Ramadan. Nabi SAW perintahkan kita melakukan Ramadan ini bukan semata-mata untuk kita menahan lapar dan dahaga, tetapi kita mestilah berpuasa lidah kita, berpuasa tangan kita daripada menulis sesuatu yang mendatangkan dosa. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan kita nak bersihkan dosa kita. Tiba-tiba dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bukan dosa yang kita cuci, tetapi kita menambah lagi dosa dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, akhirnya saya ingin membacakan firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari la yanfa'u, tidak ada manfaat harta dan juga anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Ialah hati yang bersih, hati yang suci daripada syirik, daripada nifak, daripada hasad, daripada penyakit-penyakit hati yang disebutkan tadi. Dan dengan hati yang sejahtera, itulah hati yang beriman, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang menyembuh penyakit yang ada hati kita, bukan Ramadan yang menambahkan lagi penyakit di hati kita. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu kepada Allah SWT, yang kurang masih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.